minyak-minyak ni yang diiklankan, kalau tengok dekat TikTok ada, dekat Facebook ada, saya suruhkan janganlah beli, jauhkanlah. Siapa yang beli yang dah ada, bakar. Bukan itu saja ya. Selanjutnya saya bercakap ini tentang minyak ya. Sekarang ni tuan-tuan, yang lebih mengelirukan kita, kelambu Kaabah, Quran kecil. Ini mungkin ada ni. Cebisan kelambu Kaabah. Ya, kadang-kadang ada 2 inci. Kita pergi umrah, orang jual 1,000, kita pun beli. Ya. Dan yang kes yang terbaru ni dalam 1-2 bulan lepas, ada yang mempunyai 3 kaki persegi, dia beli 48,000. Ada mempunyai 2 kaki persegi, dia beli 12,000. Ada yang mempunyai panjang 6 kaki, lebar 2 kaki, pun berpuluh ribu. Semua menjadi masalah. Mengganggu kesihatan keluarga. Ya. Jadi apabila benda-benda ni tuan-tuan, serah pada saya, kita bakar, selesai. Quran kecil begitu juga. Jadi timbul masalah, pesakit ni tanya saya, Ustaz, Quran kan bagus. Katanya bagus. Kelambu Kaabah pun bagus. Bagus kata saya. Tapi awak beli di mana? Yang jual tu siapa dia? Oh, saya beli daripada orang-orang kita yang duduk di Mekah, Madinah. Itulah. Bila sudah sampai ke tangan mereka, mereka jampi. Apa tujuan? Supaya bila ditawarkan dengan harga tertentu, orang mesti beli. Di sinilah, ya, di sinilah benda ni berlaku sihir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang cukup bahagia ini, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majlis ilmu, dalam satu majlis untuk kita menimba ilmu pada hari ini dengan penganjuran yang telah dianjurkan oleh Pejabat Agama Islam di arah Petaling, iaitu di unit undang keluarga dan juga unit pendidikan dan pembangunan, di bawah satu tajuk untuk kita nak memberi penjelasan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan isu-isu akidah yang melanda dalam negara kita, khususnya dalam negeri kita pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, satu soalan nak tanya pada tuan-tuan, terpaksa ke datang hari ini tuan-tuan? Tak terpaksa kan? Nampak macam terpaksa tu ke atas arahan Ketua Jabatan kena hadir? Alhamdulillah. Kalau datang dengan penuh rela tu, insya-Allah akan tunggu sampai akhirnya. Baik. Yang datang ni sebabkan tajuk menarik ke, ataupun sebab panelnya ke, ataupun sebab apa ni? Nak tanya. Sebab tajuk menarik. Tajuk yang pertama ke tajuk kedua ni? Pertama. Kalau tajuk pertama, kami ni tak ada dapat tempat lah kamaknya. Yang kedua ni kan, InsyaAllah tajuk kedua pun menarik juga, iaitu merungkai persoalan berkaitan dengan, mungkin orang tengok tajuknya tu berkaitan dengan isu mistik. Itu yang nak datang juga tu. Ketua Jabatan kata tak payah datang, nak datang juga. Jadi tuan-tuan, insyaAllah forum yang kedua ini kita akan bincangkan satu tajuk yang saya kira cukup menarik, iaitu berkaitan dengan minyak pengasih merampas kewarasan. Tahu ke minyak pengasih ni apa? Pernah dengar? Pernah cuba? Jangan. Jangan cuba. Baik. Pada hari ini, saya selaku moderator forum pada pagi ini, kita akan bincangkan tajuk ini dan kita bawa bersama dua orang ahli panel yang cukup berpengalaman dalam bidang masing-masing. Untuk itu, saya perkenalkan ahli panel kita yang pertama di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Tuan Guru Syekh Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khalidi, merupakan pengasas Pusat Rawatan Islam Manarah, juga merupakan pakar rujuk tasawuf dan juga tarekat Jabatan Pendidikan Islam Malaysia JAKIM, juga merupakan pakar rujuk perubatan Islam di negara kita. Dan satu perkara yang sangat mengagumkan saya,
tahun lepas, ya Tuan Guru, menerima PhD-nya yang kedua dalam bidang rawatan Islam. Di usia, boleh saya maklumkan Tuan Guru, di usia Tuan Guru 84 tahun. Memberi inspirasi pada kita untuk menuntut ilmu. Nak ceritakan menuntut ilmu ni sampailah ke liang lahat, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pada zaman moden pada hari ini, isu berkaitan dengan khurafat, sihir, minyak pengasih, minyak senyonyong dan sebagainya masih lagi mendapat tempat di hati masyarakat kita. Perkara ini tak lain tak bukan disebabkan ceteknya pemikiran ataupun tiadanya iman mereka, maka mereka mengambil jalan singkat ini untuk menawan hati seseorang. Berdasarkan pengalaman kami, khususnya kami di undang-undang keluarga, tidak dapat dinafikan ada klien yang berjumpa dengan kami menyatakan bahawa isterinya telah pun terkena minyak guna-guna ataupun terkena sihir tafrik dan sebagainya. Ada juga yang membawa bukti dengan membawa tangkal, membawa kain kuning dan sebagainya, nak mengesahkan bahawa rumah tangga mereka ini telah diganggu gugat oleh anasir-anasir lain yang ataupun anasir khurafat berlaku dalam rumah tangga mereka. Jadi untuk soalan pertama ini, ingin saya ajukan kepada yang berharga Tuan Guru, minyak pengasih dan juga sihir tafrik ini sering digunakan sebagai jalan singkat untuk menawan hati seseorang ataupun ingin memiliki seseorang dengan jalan singkat, iaitu dengan mengupah dan mendapatkan khidmat, bantuan bomoh dan sebagainya. Ada mereka datang pejabat agama ini mengatakan isterinya telah berubah hati. Kadang-kadang kita pun confuse sama ada ini berubah hati ataupun telah terkena minyak guna-guna dan sebagainya. Berdasarkan pengalaman Tuan Guru, bagaimana kita nak kenal pasti seseorang ini telah pun terkena sihir tafrik ataupun telah pun terkena minyak guna-guna ataupun telah dikenakan ataupun terkena sihir atau seumpamanya? Dipersilakan Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati saudara moderator, kan saya Tuan Abdul Halim, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebenarnya sihir tafrik ataupun sebaliknya sihir pengasih ini memang wujud. Pertama sekali kita nak faham apa itu ilmu sihir. Oleh kerana kita tak faham apa itu ilmu sihir, maka selalu kita terlibat dengan sihir. Banyak definisi yang dibuat oleh para ulama tentang sihir. Tapi ada satu definisi yang sangat menarik perhatian saya yang dibuat oleh seorang ahli hadis. Seorang ahli hadis yang terkenal, Ibnu saya terlupa ya. Ibnu Hajar Haytami dalam sebuah buku khas yang dikarang oleh beliau tentang sihir. Beliau menegaskan sihir itu ialah hajat manusia yang dapat dicapai dengan pertolongan syaitan. Sesudah manusia itu melakukan sesuatu yang dianggap sebagai menyembah syaitan itu. Dalam bahasa Arabnya, ma khasla li syahsin bi mu'awanatis syayatin bi darbin min at-taqarrubi ilaihim. Jadi sihir ni ada unsur syaitan, ada unsur penyembahan syaitan. Seorang yang minta bantuan sihir berarti dia menyembah syaitan. Ahli sihir itu juga menyembah syaitan. Dalam surah Baqarah Allah tegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman
wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Akhir bacaan saya tadi, wa yu'allimuna an-nasa sihra. Setan-setan itulah yang mengajar manusia ilmu sihir. Jadi ilmu sihir itu ilmu setan. Tapi sihir ini dengan bantuan setan tadi, mestilah manusia yang ditolong oleh setan itu menyembahnya. Inilah yang disebut oleh Syekh Ibnu Hajar Haytami tadi, bidharbin minat taqarrubi ilahim. Sesudah manusia itu melakukan sesuatu yang dianggap menyembah setan itu. Karena itu sihir ini antara dosa besar. Karena seorang yang terlibat dengan sihir, sama ada mengupah atau dia memang ahli sihir, akan terlibat dua dosa besar. Pertama syirik, kedua dosa sihir itu sendiri. Kedua-dua dosa ini telah disebut oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, di mana Rasulullah menyebutkan, istanibu sab'a mubiqat. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah. Rasulullah menjawab, asyirka was-sihra. Saya sebut dua sajalah. Tidaklah kamu jauhkan 7 perkara yang membawa kepada neraka. Maka para sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yang pertama sihir, yang pertama syirik, yang kedua sihir. Jadi bila kita terlibat dengan sihir, kita akan dapat dua dosa besar. Dan dengan sendirinya kita menyembah setan. Kita dapat pertolongan setan. Setan pun berbangga kerana dapat berkawan dengan kita. Kita pun ada rasa kebanggaan. Lalu Allah ingatkan kita apa nasib kita di akhirat. Ayat 128 surah Al-An'am. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yahsuruhum jami'a ya ma'syaral jinni qad istaksartu minal insi. Qala awliya'u minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana. Qala an-naru maswaakum khalidina fiha abada. Hingga akhir ayat. Pada hari dikumpulkan semua jin dan manusia, setan di padang mahsyar. Maka Allah berfirman, wahai golongan jin, setan, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Maka berkatalah manusia yang menjadi rakan kongsi setan itu, ya Allah, memang betul ya Allah, ketika kami hidup di dunia, kami tolong-menolong, bantu-membantu. Kami dapat manfaat masing-masing. Tapi dalam keadaan itu, ya Allah, ajal yang kau tetapkan sampai kami mati tanpa bersobat. Apa Allah kata? Allah berfirman, qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Kalau gitu, wahai jin, wahai syaitan, wahai manusia, tempat kamu ada di neraka. Ini maknanya siapa terlibat dengan sihir, inilah akibatnya. Ayat 128, kalau tak salah saya surah Al-An'am. Sesudah kita tahu asas ni, maka perkara kedua yang perlu kita tahu ialah bagaimana hebatnya kesan sihir, sama ada sihir pengasih atau tafriknya. Saya nak bagi contohlah supaya kita mudah faham, mudah yakin. Seorang ibu dalam umur 30-an, dekat-dekat nak maghrib. Kebetulan malam itu saya tidak ada pergi mana-mana ke masjid, tak ada ngajar di mana-mana masjid. Didatangi oleh seorang ibu berumur 30-an, pertengahan 30-an. Ibu ni kata, Ustaz, saya keluar pergi pagi, bagi pejabat agama Kajang.
minta cerai daripada suami. Pejabat agama kata perceraian adalah kuasa suami. Lalu dia lari ke JAKIM. JAKIM pun kata gitu juga. Akhirnya pegawai JAKIM suruh saya jumpa ustaz. Jadi ibu ni cakap macam mana? Dia kata, ustaz, ini bulan Ogos. Genap setahun. Mulai Ogos tahun lepas sampai Ogos ni. Saya hendak satu saja, cerai. Saya tak kira suami, saya tak kira anak. Saya tak peduli suami, saya tak peduli anak. Saya tanya, anak puan berapa? 3 orang. Bini. Jadi saya kata, kenapa puan ni nampaknya luar biasa? Biasanya, seorang isteri sayang suami, sayang anak. Jadi saya pun kata, boleh tak saya minta izin, saya pegang bahu sebelah kiri. Dia kata boleh. Bila saya pegang urat di sini, ini salah satu cara tuan-tuan. Untuk mengenal sihir atau tidak, kita boleh pegang urat besar. Di bahu kiri kanan ni ada urat besar. Bila saya pegang dengan kuat, pecet dengan kuat, ibu ni tak sedar. Saya tanya, siapa awak ni? Dia sebutlah nama perempuan tu. Katalah Fatimah. Tapi bukan Fatimah. Saya ni Fatimah. Fatimah siapa? Orang bawahan suami dia. Suami dia ni orang kedua dalam pejabat tu. Kenapa Fatimah buat macam ni? Biar dia mati. Kalau mati nanti aku boleh kahwin dengan suami dia. Cara apa Fatimah buat? Dengan gambarnya. Macam mana Fatimah boleh dapat gambarnya? Gambarnya keluar dekat majalah. Saya potong. Siapa yang bantu? Awak mana? Saya tak minta tolong siapa-siapa. Buat sendiri ke? Tidak. Mak tolong. Mak dia. Gambar tu di mana? Dalam uncang kuning, mak simpan dalam laci. Boleh tak saya ambil? Boleh kalau Ustaz berni datanglah rumah. Ya. Saya kata saya tak mau datang rumah. Sekarang macam inilah. Awak nak keluar ke atau tak? Kalau tak mau keluar, saya akan belasah mati awak. Sebenarnya tuan-tuan, jin setan dalam badan kita ni, dia berada dalam keadaan lemah. Kalau kita belasah, dia boleh mati. Jadi dia pun takut. Tak usahlah Ustaz, saya takut. Saya keluar. Janji keluar betul, jangan main-main. Ibu ini pun sedar. Ya. Kebetulan, masa itu bang maghrib. Dan saya kalau awak boleh semain dulu. Dia pun ambil uduk solat maghrib. Saya kepenatan masih duduk lagi. Ya. Lalu lepas salam tu, dia lari jumpa saya. Ustaz, saya nampak suami saya nampak anak-anak saya sayang suami, saya sayang anak-anak saya. Kenapa macam ni? Saya pun cerita. Ini sihir tafrik. Alhamdulillah. Boleh sembuh dan dia boleh baik tanpa apa-apa. Kemudian satu contoh lagi lah. Contoh ni sihir pengasih. Seorang ustazah ni bukan seorang orang, ustazah. Ustazah yang berkelulusan universiti, mengajar sekolah menengah, sekolah menengah teknik. Dia juga jadi macam konselor sekolah itu sementara lah. Tak ada konselor yang bertauliah. Jadi dia jadi penasihat pelajar. Satu hari, seorang pelajar, Iban, namanya Andy. Saya masih ingat namanya Andy. Dia ni nakal. Ustazah ni nasihat dia. Nasihat. Akhirnya Andy ni sihirkan ustazah ni. Dah ustazah ni dah gila bayang. Ya. Andy. Akhirnya dia nak kahwin. Keluarganya tak bagi. Akhirnya dia ubatkan ke saya. Bila saya ubatkan,
Saya tanya Ustazah ni, ada tak Andy bagi apa-apa hadiah? Dia kata ada, ini ada macam-macam hadiah. Kata saya, kalau nak sembuh, hadiah-hadiah ni bagi saya. Sebab sihir itu melalui hadiah-hadiah ni. Jadi kalau dia bagi pada saya bakar, sihir itu terbakar, terbatal. Tetapi Ustazah ni tak bagi. Dia kata, macam mana pun saya tak bagi, saya sayang. Akhirnya, tuan-tuan, Ustazah ni ada seorang adik yang lebih cantik. Marahkan Andy ni, jumpa Andy. Andy ni lebih tertarik hati dengan adik. Disihirkan si adik. Dah kakak gila, adik pun gila. Saya ubatkan si adik ni banyak kali lah. Tapi kali terakhir, saya ubatkan mulai tengah hari sampai jam 2 malam. Ya. Sampai jam 2 malam tu, jin Ifrit yang digunakan Andy ni, dia kata jin itu belaan datuk dia, nenek dia. Jin Ifrit yang digunakan itu bercakap dengan saya. Ini jam 2 malam. Dia tak mau keluar. Akhirnya jin itu bercakap dengan saya, Ustaz, saya kesian budak ni. Sebenarnya bukan kesian, dia dah tak tahan kena pukul. Sebab rawatan dia ni pakai pukul. Ustaz, saya kesian budak ni. Budak ni boleh sedar, saya boleh keluar apabila Ustaz cukur botakkan kepala. Lepas itu sapu garam dengan cuka. Saya pun kata, kau ni bohong saja. Nak susahkan manusia. Tidak Ustaz, saya cakap betul ni. Saya pakat-pakat dengan jemaah saya. Cukurlah botak. Lepas itu sapu cuka dengan garam. Sedah. Sembuh terus. Tapi si kakak ni terus gilakan Andy. Masa cuti sekolah, dia lari pergi ke Kota Kinabalu, cari di sana. Sana 1 minggu tak jumpa, balik. Ya. Tapi akhirnya saya dapat jumpa lagi Ustazah ni. Saya bercakap dengan Andy, jin Andy dalam tu. Andy ni cakap, saya bukan nak kahwin dengan dia. Saya nak Kristenkan dia. Sebab saya dijanjikan kalau saya berjaya mengkristenkan seorang ustazah, saya dapat hadiah daripada pihak gereja 50,000. Jadi ini tuan-tuan, dua contoh ni saya fikir dapatlah kita fahami macam mana kesan sihir pengasih dan sihir tafrid. Memang ini berlaku, ya. Sebab itu pandangan ulama yang mengatakan sihir ni tak ada apa-apa kesan, itu tak betul. Memang ada kesan. Dalam Quran pun ada mengatakannya, sihir memisahkan antara suami isteri. Ma yufariqu bainal mar'i wa jauzi. Yang betul. Jadi apa yang kita perlu perhatikan ialah keperluan kita menghadapi sihir ni, pengasih atau tafrid ni dengan cara yang betul. Pertama, biasanya kita jumpa pawang. Ini satu perbuatan yang tak betul. Sebab bila kita minta tolong pawang, ini berarti kita mengobat sihir dengan sihir. Ya, ini berarti mengobat sihir dengan sihir. Mengobat penyakit sihir dengan sihir ini diistilahkan dalam kitab, diistilahkan an-nusrah. Alif lam nun shin ra ta maruta an-nusrah. Apakah hukum mengobat penyakit sihir dengan sihir? Itu sudah diputuskan oleh ulama. Majoriti ulama haram. Walaupun sembuh. Karena kesan sampingannya nanti lebih hebat. Setengah ulama
mengatakan, tak berani mengatakan harus. Mereka ini mengatakan dengan satu bahasa. Bahasa yang melapik. Apa bahasa ni dalam bahasa Arabnya? Dalam bahasa Arabnya begini. Wa amma ma yanfa'u bihi fala ba'sah bi. Kalaulah mengubat sihir dengan sihir, kalau memberi manfaat tak apa. Ya, itu bahasa berlapis, tak apa. La ba'sah bi itu dalam bahasa kita tak apa. Mereka tak berani mengatakan harus. Nak mengatakan harus pun tak berani. Sebab majoriti ulama kata haram. Memang betul tuan-tuan. Kalau kita ngobat sihir dengan sihir itu tak haram. Kerana apa itu kesan sampingannya sangat hebat. Lebih hebat daripada pengaruh sihir yang tadi. Contohnya tuan-tuan. Ketika saya mengajar di masjid, sebuah masjid Mujahidin di Damansara Utama. Pada satu malam itu lepas Isyak, ada seorang jemaah itu jumpa saya. Ustaz, isteri saya nak murtad. Saya pun tanya, macam mana nak murtad? Isteri saya ni asal orang Cina, dia masuk Islam, saya kahwin dengan dia. Dia sakit kepala bertahun. Kalau kena sakit kepala tu dia mengelepah. Saya tengok kesian. Saya dah bawa obatkan ustaz-ustaz di Lembah Kelang di mana-mana 2 tahun. Sikit tak berubah. Tapi saya baca dalam surah Abar The Star ke apa. Di dalam akhbar ni ada kenyataan seorang Tok Cak daripada Bangkok yang terkenal datang ke Seremban bersedia mengubat siapa saja cara percuma. Saya bawa lah isteri saya ubat Tok Cak ni. Tok Cak itu banyak cakap, saya tahu penyakit awak. Ya. Awak balik je, jangan buat apa-apa. Tok Cak tu tanya, awak orang Islam sembahyang malam pukul apa? Kami sembahyang malam 7.30. Nanti awak dah sembahyang, awak duduk di tikar sembahyang, jangan pergi mana-mana. Apa berlaku, jangan takut. Lepas solat maghrib, ibu ini tuan-tuan mengelepah macam biasa. Lepas tu dia sembuh. Bangun dia kata lega. Lega betul. Besok paginya jumpa Tok Cah tu. Tok Cah tu cakap, aku tahu semalam begini-begini. Dalam kepala awak itu ada 3 paku. Petang semalam tu aku dah cabut 1, tinggal 2. Malam ni buat macam tu juga. Dah 3 malam tuan-tuan. Kononnya paku-paku ni sudah dicabut. Jadi ibu ini sehat walafiat. Lalu dia menyimpulkan, rupanya ustaz-ustaz yang beragama Islam menolong aku ni tak betul lah. Tok Cah tu betul. Agama Tok Cah lebih betul dari agama Islam. Sebab itulah ibu ni dia nak murtad. Tak percaya pada Islam. Inilah salah satu apa yang saya sebutkan tadi. Kesan sampingannya itu lebih besar. Sebab itu tidak boleh kita berubat kerana penyakit sihir dengan ahli sihir, dengan pawang. Tak boleh. Sebenarnya Rasulullah dah ajar. Dalam Quran pun dah ada. Dalam hadis pun ada. Para ulama pun dah ajar pada kita. Ya. Saya gunakan kaedah yang Rasulullah sebut dalam sebuah hadisnya. Rasulullah kata, afdalul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu yang kekal walaupun sikit. Jadi saya gunakan. Apakah amalan kita yang kekal? Ialah Fatihah. Wajib kita baca 17 kali dalam 17 rakaat. Doa-doa tahiyat, doa-doa dalam tahiyat, doa kunut. Saya gunakan ini saja. Ya. Memang itu terbaik. Jadi sebenarnya sihir-sihir ini macam mana kuat pun kita boleh rawat dengan cara
yang Islam sediakan, yang diajar oleh Rasulullah, diterangkan oleh setengah ulama dalam kitab-kitab mereka. Jadi saya cuma gunakan itu saja ayat-ayat Quran. Fatihah itu kita baca. Dan ada satu riwayat yang memang sah, yaitu ayat 33 yang disebut manzil. Ya. Saya beritahu ayat kursi. Fatihah, ayat kursi, doa kunut. Doa kunut itu guru saya ajar, bacalah 13 kali. Macam mana sihir kuat pun, insya-Allah. Saya gunakan ini tuan-tuan, insya-Allah ya. Satu lagi, saya gunakan cara pukul. Sebab bila jin syaitan dalam badan kita, bila kita pukul, dia sakit. Kalau pesakit itu sakit, katalah kadar sakitnya 30%, jin yang di dalam itu mungkin 80-90% sakitnya. Maknanya jin atau setan di dalam badan itu bila kita pukul, kena pada tempatnya, dia merasa sangat sakit seolah-olah macam nak mati. Sebab itulah saya gunakan pukulan. Jadi masa pun dah habis, saya fikir takat ni dulu untuk kali pertama ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Guru di atas penjelasan yang disampaikan sebentar tadi. Jelas kepada kita perbuatan sihir ini merupakan satu perbuatan khurafat yang amat dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah janjikan tempat mereka ini adalah di neraka Jahannam. Nauzubillah min zalik. Baik tuan-tuan dan dirahmati Allah sekalian, pusingan kedua ini ingin saya ajukan soalan kepada Tuan Guru kita, iaitu berkaitan dengan, masih lagi berkaitan dengan minyak pengasih ataupun sihir tafriq ini. Seperti mana tadi saya tertarik Tuan Guru ceritakan bagaimana seorang ustazah yang terkena sihir ini. Nak ceritakan perkara ini bukan sahaja bagi mereka yang tidak kuat pegangan agamanya. Bila sebut ustazah ataupun ustaz tu, rasanya ibadahnya cukuplah tu, kan, ditambah pula gelaran yang diberikan kepada dia. Maksudnya pegang agama cukup kuat. Tapi masih lagi boleh terkena gangguan sihir ini. Jadi Tuan Guru apakah amalan ataupun nasihat yang boleh Tuan Guru berikan kepada kami? Apakah amalan-amalan yang boleh jadikan peninding daripada terkena gangguan seumpama ini? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, antara apa yang saya gunakan untuk merawat dan untuk keselamatan dari serangan sihir ini ialah apa yang kita warisi daripada Rasulullah dalam sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ahli hadis di India, yaitu Syekh Abdullah Dilawi, dalam kitabnya Al-Qaul Al-Jamil. Dalam kitab ini beliau ada memuatkan kumpulan beberapa ayat. Kalau dibilang ada 33 ayat, maka dikenali ayat 33. Ayat 33 ini juga dikenali dengan istilah ayat manzil. Menurut Syekh Abdullah Dilawi, dia pelajari manzil ini daripada ayahnya daripada datuk dia. Dan ada disebutkan di situ, mula-mula Rasulullah ajar kepada Sayyidina Umar. Dan daripada Sayyidina Umar inilah tersebar. Antara kelebihannya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Dilawi ialah yang pertama, untuk mengedarkan, menjauhkan ataupun untuk pagarlah sihir. Kedua, serangan jin dan syaitan. Kerana jin-jin ini kadang-kadang menyerang kita. Yang ketiganya, daripada serangan atau bahaya kejahatan manusia. 3.
Jadi inilah ayat yang telah saya gunakan selama ni. Saya hafal ayat ni sejak agak saya akhir tahun 79 apabila guru saya ajar pada saya. Yang kedua tuan-tuan, gunakanlah doa-doa yang biasa kita baca. Terutamanya doa kunut. Guru saya ajar supaya kita baca 13 kali. InsyaAllah macam mana pun kuatnya jin syaitan itu, macam mana pun kuatnya sihir itu, insyaAllah kita selamat. Kerana ada ulama yang jelaskan panjang lebar tentang kelebihan doa kunut, keutamaan doa kunut ini. Dan doa kunut ini memang kita baca selalu. Selain daripada itu, hendaklah kita berzikir. Zikir terutama tahlil. La ilaha illallah. Zikir tahlil ni tuan-tuan satu-satunya amalan yang diterangkan oleh Allah kehebatannya dalam Quran. Yang kita tak ambil peduli. Cuba nanti buka ayat 24-25 surah Ibrahim. Tak apalah saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan tayyibatan kasajaratin tayyibatin asluha sabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukuluha kulla hinin biidzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Mengapalah manusia, terutamanya orang-orang yang beriman, tidak mau memahami, merenungkan sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya. Bagaimana Allah bagi contoh sekali sebutan la ilaha illallah, kalimatan thayyibatan itu ialah sekali sebutan la ilaha illallah. Sekali saja sebutan la ilaha illallah seumpama sepokok, sebatang pohon yang hebat, akarnya teguh di bumi, dahannya sampai di langit. Buahnya dapat dinikmati setiap detik dengan izin Tuhannya Allah. Ini tuan-tuan, la ilaha illallah ni. Allah gambarkan seperti pokok akarnya kuat di bumi, dahannya sampai di langit. Ini gambaran hebatnya apa ni faedah, manfaat la ilaha illallah. Tapi kita tak peduli. Kebaikannya tu'ti ukulaha kullahinin biidzin rabbiha. Manfaatnya kita dapati setiap saat dengan izin Tuhan ya Allah. Apa lagi yang kita nak cari? Tapi kita tak tahu, kita cari yang lain. Cari jampi-jampi serapah yang bukan-bukan. Sebut hebat-hebat. Hai anak jin Arjuna. Seram rasa ya. Aku panah gunung-gunung runtuh. Aku tiba laut-laut kering. Hebat kan? Kita tinggalkan la ilaha illallah, kita pilih jambi serapah. Ini sayang. Jadi sebab itu, orang ramai yang datang minta rawatan di pusat saya, mereka ni biasanya bila balik minta amalan. Kata saya, amalkan saja la ilaha illallah. Mereka terperanjat. Ya. Karena inilah, ya, inilah yang Allah bagi tahu kita, hebat. Mana ada pokok yang sehebat itu? Akar di bumi, dahan di langit. Itu kehebatan la ilaha illallah. Kata setengah ustaz, inilah kabel kita. Kabel besar kita terus dengan Allah. La ilaha illallah. Ada orang yang datang, ustaz saya ni selalu mimpi. Siang mimpi, tidur mimpi, tertidur mimpi. Terlelap mimpi. Naik kapal terbang, tertidur mimpi. Mimpi saja. Kata saya, ini menunjukkan awak tak ada zikir la ilaha illallah. Awak zikirlah lepas maghrib 1000, lepas subuh 1000. Seminggu saja, insya-Allah mimpi tak ada. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba. Ya, lepas subuh 1000, lepas maghrib 1000.
Siapa yang selalu dikacau oleh mimpi yang bukan-bukan, insya-Allah tamat. Itu di antara tanda-tandanya. Lagipun ini memang dah disebutkan oleh Allah. Itu ayat 24-25. Ayat 27, surah yang sama, surah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbitullahu alladhina amanu fil hayatid dunya fil akhirah biqauli sabit. Yusabbitullahu alladhina amanu biqauli sabit fil hayatid dunya fil akhirah. Allah meneguhkan iman zahir dan batin orang-orang beriman di dunia dan di akhirat biqauli sabit. Qauli sabit itulah la ilaha illallah. Cuma kita perlu zikir banyak-banyak dalam satu firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu zikir banyak-banyak. Umat Nabi Muhammad ni zaman awal, zikrullah itu tuan-tuan jadi amalan nombor 1. Kita zaman sekarang ini, zikrullah itu jadi amalan curut. Inilah jadi masalah. Jadi kita baliklah semula. Jadikanlah zikrullah itu amalan nombor 1. Seperti zaman Nabi, zaman sahabat, ada Allah Ta'ala ada tinggalkan faktanya dalam Quran. Sahabat di Mekah, sahabat di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. Ini kisah orang Islam di Mekah. Ya Muhammad, engkau jangan halang, engkau jangan bubarkan sahabat-sahabatmu, orang-orang mukmin yang selalu mengerumuni engkau. Engkau abaikan, saya desakkan ketua-ketua Quraisy itu. Karena sahabat-sahabatmu itu, orang-orang mukmin itu, sepanjang hari, siang dan malam, mereka sentiasa menyebut Allah, Allah, Allah. Yang mereka mau Allah. Yada'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Sesudah pindah ke Madinah pun sama. Disebut oleh Allah dalam ayat 28 surah Kahfi. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ini kisah Nabi Muhammad dan orang Islam di Madinah menghadapi kerenah orang Yahudi. Allah perintah. Karena orang Yahudi desak Nabi Muhammad begini-begini. Jadi Nabi diperintah oleh Allah, ya Muhammad, engkau sabarkan saja hatimu untuk terus bersama dengan umatmu, orang-orang mukmin. Karena umatmu, orang-orang mukmin itu sepanjang siang dan malam mereka sentiasa berzikir Allah, 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 yang mereka mau Allah. Ini tuan-tuan. Jadi umat Islam di awal zaman Islam, zaman Nabi, zaman sahabat, kurung pertama, kurung ketiga, kedua dan ketiga, mereka menjadikan amalan zikrullah itu amalan nombor 1. Karena zikrullah itulah yang memayungi, menyampurnakan seluruh ibadat. Tapi kita tak ada. Zikir itu macam sekali-sekali saja. Terutamanya bila susah baru berzikir. Cuba sekarang tuan-tuan, kita ubah sikap kita. Malahan tuan-tuan, saya tertarik hati laporan yang dibuat oleh Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ada melaporkan kehebatan zikir para sahabat. Pada satu pagi Sayyidina Ali pergi ke masjid. Lepas sembahyang subuh, dia tetap kat masjid. Sayyidina Ali kata, aku lihat para sahabat Nabi, rambutnya kusut masai, pakaiannya lusuh, mukanya pucat. Karena satu malam mereka bertahajud. Sesudah matahari naik setinggi tembok, mereka bangun sembahyang 2 rakaat. Lepas itu mereka zikir ramai-ramai. La ilaha illallah
sambil menggoyangkan badan ke kiri dan ke kanan, badan mereka bergoyang-goyang, persis seperti pokok ditiup oleh angin di musim angin kuat. Aku rasa satu masa nanti kita tak nampak lagi umat Islam macam ini. Ini kata Sayyidina Ali. Ya? Betul. Bagaimana sahabat Nabi itu bersungguh-sungguh beramai-ramai berzikir sampai pucat-pucat kerana kurang tidur. Kata Sayyidina Ali apa? Aku rasa satu masa nanti kita susah nak tengok umat Islam melakukan apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabat ini. Betul sekarang. Apa kursus ada? Apa seminar ada? Ada tak kursus tentang zikrullah? Tahsinu zikri ada. Tahsinu solah ada. Tahsinu itu ada. Ini tentang sihir pun ada. Tapi seminar tentang zikrullah tak ada. Pasal apa? Itu perkara yang kurang mustahak bagi kita. Jadi kita balik semula. Bila kita dalam zikir, tuan-tuan, itulah Allah teguhkan apa dia rohani kita. Akhir sekali saya sebutlah sebuah hadis Nabi. Tiba-tiba satu ketika, tuan-tuan, ketika Rasulullah dikerumuni oleh ramai sahabat, Rasulullah bersabda, jaddidu imanakum, jaddidu imanakum, 2 kali Rasulullah sebut. Sahabat yang dengar tak peranjat. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Ya Rasulullah, bagaimana nak kuatkan, teguhkan baru iman kita ini ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iksiru bi qauli la ilaha illallah. Banyak-banyakkanlah sebut la ilaha illallah. Saya fikir cukuplah. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih kepada Tuan Guru di atas nasihat yang disampaikan kepada kita sebentar tadi. Penindingnya, tuan-tuan dan puan-puan, tak lain tak bukan adalah ayat Al-Quran dan juga perbanyakkan zikrullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sempat salin tadi puan-puan? Sempat. Ayah-ayah sempat salin. Sebab nampak dia faham. Dia tak ada pegang pen tapi dia faham, insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan mati Allah sekalian, saya menerima soalan-soalan yang ada disampaikan kepada saya melalui WhatsApp ini. Saya mohon maaf anda kata tidak dapat baca semuanya. Ada beberapa soalan yang ingin diajukan. Mungkin soalan ini kepada Tuan Guru, iaitu berkaitan dengan pelaksanaan modul istitabah yang telah dibuat oleh MAIS ke atas masalah sihir ini, iaitu bomoh dan juga pelanggan yang meminta sihir. Saya kira modul istitabah ini juga adalah panelnya adalah Tuan Guru juga pada 2016 yang lalu. Sejauh manakah keberkesanan modul ini dalam mana untuk kepada mereka yang atau pesalah sihir ini atau bomoh dan pelanggan yang minta hikmat sihir ini? Pertama. Yang keduanya iaitu berkaitan dengan minyak cenuai. Ada yang bertanya, minyak cenuai ini apa, doktor? Dan juga ada juga soalan, anak malas ke sekolah. Ada juga. Okey. Anak malas sekolah, adakah itu malas datang sekolah ataupun terkena sihir? Okey, sila Tuan Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab soalan yang ketiga ya. Anak malas sekolah. Anak bodoh kalau periksa dalam kelas 40, anak kita nombor 40. IQ sangat rendah. Dalam pengalaman saya, ini tempias daripada salah mak ayah. Jangan marah saya ya. Biasanya kalau dibawa ke saya akan rawat mak ayah dia dulu. Contohnya seorang kontraktor yang berjaya di Lembah Kelang bawa anak lelaki dia, masa itu darjah 5. Dia bawa buku kemajuan sekolah. Yang ada biru hanya 2 je, yang lain merah.
Ustaz ni tahun depan dia darjah 6, penilaian darjah 6, macam mana anak saya? Ringkas saja, saya pun ubatkan si ayah. Saya ubatnya macam mana? Saya pukul dia lah dekat belakang. Kerana syaitan jin yang menyebabkan kita ni jadi malas, kita ni jadi IQ ni rendah, tak boleh berfikir, duduk di belakang. Saya pukul di sini ayah dia sampai satu peringkat lah. Saya fikir mungkin benda tu hilang. Lepas tu saya mandikan air batu. Lepas tu baru saya obatkan si anak dengan kaedah yang sama. Lepas tu saya pun tak tahu macam mana. Beberapa tahun kemudian tuan-tuan, dia datang lagi. Yang saya kenal kereta dia tu warna hijau. Tapi saya tak lupa orang ni. Dia bawa anak juga umur 10 tahun. Adik ada abang. Hamba Allah ni cerita, Ustaz, Alhamdulillah anak saya yang Ustaz ubatkan dulu, dia penilaian darjah 6, dapat 4A, 1B. Dia dapat masuk sekolah menengah sains dekat Raub. Kampung Padang, saya ingat. Ini adik ni pun macam ni juga ni. Saya kata, saya nak rawat tuan dah dulu. Lepas tu, yang adiknya saya tak tahu cerita, dia lepas tu tak datang. Jadi memang macam tu tuan-tuan, daripada mak ayah. Lembab. Di kampung saya pun ada 2-3 kes macam ni. Bukan saya lembab. Dia suka curi duit ayah dia. Bukan sikit-sikit tuan-tuan. Sampai 1,000. Dah curi 1,000 tu bukan untuk dia. Dia beli hadiah pada kawan-kawan. Dia suka. Dia kata, saya suka Ustaz, ambil duit ayah bagi kawan-kawan. Ada yang dibelikan kawan tu basikal kecil pun ada. Bila ayah ngadu pada saya, ini salah awak lah. Jadi saya ubatkan ayah, mak, insya-Allah. Itu cara dia. Tapi ini salah satu sebabnya. Tapi memang betul tepat macam tu ya. Biasanya ibu bapa yang terlibat dengan ilmu lah, terutamanya ilmu apa yang dinamakan mandi apung. Kalau orang Indonesia dikata timbulan. Mandi apung ni boleh digunakan dengan cara mandi, dengan mandi bunga, dengan cara ditiup, dengan cara diminum. Ya. Misalnya, yang saya temui seorang ibu, bila bersalin, tali pusat si bayi ini tak boleh dipotong. Nurse pun bingung. Gunting ditukar pun tak boleh. Jadi akhirnya si ibu bagi tahu, masa dia mengandung dulu, suami dia bagi minum secawan air sejuk yang sudah dijampi. Jadi inilah dinamakan ilmu mandi apung. Sehingga berkesan. Jadi kebal. Anak itu dipotong pusatnya tak boleh. Jadi siapa yang terlibat dengan mandi apung ni, biasanya IQ anak jadi rendah. Kena buanglah. Mandi apung atau penimbul ni kena buang. Cara buangnya pun saya ada cara juga dengan ketuk seluruh badan. Bila ketuk hilang, barulah nanti kesan apa tadi IQ yang rendah tadi hilang. Ini jawapan soalan yang ketiga tadi ya. Soalan yang kedua tadi saya lupa. Minyak-minyak ni bukan satu jenis ya. Macam-macam minyak lah. Kalau di dalam apa saya tengok TikTok tu, ustaz-ustaz ada buat minyak itu kasturi kijang lah, minyak bidara lah, minyak. Ini saya suruhkan janganlah dibeli. Ya. Kita tak kenal siapa yang buat. Walaupun dia ustaz. Ilmunya kita tak tahu. Lebih baik kita jangan terlibat. Sebab pesakit-pesakit yang datang ke persyaratan saya, bila kita rawat, jin di dalam itu dia kata tak boleh keluar. Saya tak boleh keluar Ustaz. Kita tanya pesakit itu, ada amal ini, ada amal ini, tak ada. Akhirnya rupa-rupanya mereka ini memang
membeli minyak-minyak ini dan disimpan di rumah. Jadi apabila datang lagi sekali, mereka bawa, saya bakar. Nak menghapuskan benda-benda yang sihir ni tuan-tuan, ada sihir, kena bakar. Bakar habis. Ya. Kadang-kadang ketika kita bakar tu, berlaku satu ledakan yang kuat. Sekuat ledakan senapang patah ketika orang menembak tupai. Tak salah saya dalam 1-2 bulan lepas ni ada 3 kali letupan. Benda tu biasa, tak ada apa-apa. Bila dibakar, meledak. Sekuat-kuatnya. Jadi, pesakit ni, keluarga, murid saya pun tanya, kenapa tuan ada ledakan tu? Apa yang meledak? Saya kata beginilah. Jin ni dijadikan oleh Allah daripada api, maka tubuh dia macam angin. Kalau kita nampak jin yang serupa manusia, tubuh dia tu rupa manusia tapi macam belon. Jadi belon tu kalau dicucuk boleh meledak. Begitulah tubuh jin itu, kalau ada kat situ dia tak ada lari, terbakar. Jadi itulah ledakan. Letupan itu kerana badan jin tadi meledak. Itulah logiknya. Memang betul begitu. Jadi minyak-minyak ni yang diiklankan, kalau tengok dekat TikTok ada, dekat Facebook ada, saya suruhkan janganlah beli. Jauhkanlah. Siapa yang beli, yang dah ada, bakar. Bukan itu saja. Terlanjur saya bercakap ni tentang minyak. Sekarang ni tuan-tuan, yang lebih mengelirukan kita, kelambu Kaabah, Quran kecil. Ini mungkin ada ni. Kelambu Kaabah, cebisan kelambu Kaabah. Ya, kadang-kadang ada 2 inci. Kita pergi umrah, orang jual 1,000, kita pun beli. Ya. Dan yang kes yang terbaru ni dalam 1-2 bulan lepas, ada yang mempunyai 3 kaki persegi, dia beli 48,000. Ada mempunyai 2 kaki persegi, dia beli 12,000. Ada yang mempunyai panjang 6 kaki, lebar 2 kaki, pun berpuluh ribu. Semua menjadi masalah. Mengganggu kesihatan keluarga. Ya. Jadi apabila benda-benda ni tuan-tuan, serah pada saya, kita bakar, selesai. Quran kecil begitu juga. Jadi timbul masalah, pesakit ni tanya saya, Ustaz, Quran kan bagus. Katanya bagus. Kelambu Kaabah pun bagus. Bagus kata saya. Tapi awak beli di mana? Yang jual tu siapa dia? Oh, saya beli daripada orang-orang kita yang duduk di Mekah, Madinah. Itulah. Bila sudah sampai ke tangan mereka, mereka jampi. Apa tujuan? Supaya bila ditawarkan dengan harga tertentu, orang mesti beli. Di sinilah, benda ni berlaku sihir. Saya temui kali pertama bila saya merabat seorang pelajar UKM. Bila saya rawat pelajar ni, dia tak sedar, saya cakap dengan jin dalam. Kau boleh keluar tak? Dia jawab dengan dialek Indon. Ya boleh Pak, saya boleh keluar. Bisa keluar. Tapi itu kelambu Kaabah yang dipakukan oleh ayahnya di 4 penjuru biliknya itu harus dibuang. Saya tadi pun ayah boleh terngadu. Ayah dikata menang ada. Bila diambil, dibakar, barulah jin itu boleh keluar. Ini kelambu Kaabah. Quran kecil sama saja. Ini, kalau minyak-minyak itu mungkin kita dah biasa. Ini kelambu Kaabah dengan Quran kecil. Siapa yang ada, bakar saja. Kalau Quran tu Jabatan Agama ada cara ada mesin. Tapi setengah ulama kata bakar boleh. Quran kecil itu pun kita tak boleh baca. Saya ada kawan tuan-tuan, dia ada Quran kecil. Dia yakin betul hikmah. Dia bungkus dengan plastik, dia pegang, dia menyelam dalam air, dalam perigi. Dia kata
Berapa lama pun ustaz boleh tengok saya. Dia menyelam tu setengah jam dan pergi. Boleh. Macam mana tu? Itu kan sudah, Quran kecil itu sudah menjadi azimat, sudah menjadi alat sihir. Caranya tadilah dijampi. Kita tahulah siapa yang di Mekah Madinah tu. Orang daripada petani, orang-orang Indon, orang-orang kita. Itu salah satu punca kehidupan mereka. Jadi saya fikir dah saya jawab itu tadi. Ada lagi satu kitab Istitabah. Buku modul Istitabah ni yang menerbitkan ialah Maiz ya. Diterbitkan tahun 2016 ke berapa. Itu hasil daripada persidangan mulai daripada akhir tahun 2011 sampailah akhir 2015 dan 2016 tu diterbitkan tak salah saya modul Istitabah. Dalam buku ini ada 4 bahagian. Bahagian pertama ialah bahagian kaunseling, bahagian kedua rawatan Islam, itu kaedah saya. Bahagian ketiga ialah pengisian ilmu dan keempat ialah bantuan kehidupan macam carikan kerja ke atau bantuan keuangan dan sebagainya. Jadi kalau tadi ada soalan, sejauh mana kita boleh gunakan modul ini? Sebenarnya tuan-tuan, modul ini kalau siapa saja nak mengamalkan, perlu menjalani latihan ya di pusat rawatan saya dekat Sungai Buloh, Rorong Beringin, Batu 17 Kuang. Sekurang-kurangnya 6 bulan. Ada 2 orang hamba Allah yang ditengok saya ngobat itu, dia datang situ. Dia balik terus tiru. Memang boleh, tapi tak berapa lama kemudian jadi masalah dia, masalah keluarga. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita mengobat seorang yang kena sihir, takdirnya sihir itu hilang, jin itu keluar, kemana dia pergi? Boleh jadi serang perawat, serang keluarga. Terutamanya kalau rawatan itu dilakukan dalam rumah. Memang akan menyerang keluarga. Ini ada 2 orang hamba Allah ya, akhirnya jumpa saya. Terus awak tak boleh buat macam itu. Kalau nak, silakan datang, belajar. Jadi, itulah ya, ringkasnya boleh diguna sesudah kita buat latihan amali dekat pusat rawatan saya 6 bulan. Dan saya tak kenakan apa-apa bayaran, free saja. Takat ni ramai juga yang belajar universiti. Ya. Cuma ada bahagian yang tuan-tuan boleh amalkan. Yang pertama, ayat-ayat, doa-doa yang ada dalam itu tuan-tuan boleh amal. Tentang cara ketukan ini mesti kena menjalani latihan. Kemudian satu lagi, kaedah yang boleh tuan-tuan gunakan ialah kaedah mengesan. Kaedah mengesan sihir atau jin atau setan ada dalam badan pesakit. Sebenarnya tuan-tuan, dalam pengalaman saya, ada jin setan dalam tubuh pesakit sebab sihir atau sebagainya. Kalau hanya kita bacakan ayat Quran, tidak cukup kuat. Tidak cukup power untuk dia menzahirkan diri, menampakkan diri. Untuk dia mengaku. Terpaksa kita lakukan, tambah lagi bacaan itu dengan perbuatan kita. Antaranya apa dia? Dengan mencepit jari-jari kaki kiri kanan. Ambil 2 batang atau ranting kayu yang kecil sebesar wajah hitam. Kita masukkan jari kiri dan kanan. Kita cepit. Kalau dalam badan pesakit ni memang ada jin, ada setan, sihir ke apa, dia akan kesakitan. Siapa-siapa boleh buat. Itu paling mudah. Yang kedua, baringkan dia, pegang cengkam perut dengan 2 tangan. Bawah perut, tengah perut, atas perut. Bila cengkam tu, kalau ada sihir, ada unsur jin dan setan, merasa sakit ataupun kadang-kadang terlalu keras. Itu, ini senang. Satu lagi, urat besar, kiri kanan. Kita boleh cengkam gitu kuat-kuat, insya-Allah. Tapi buat sendiri tak aci. Buat sendiri ni
kita tak boleh nak betul-betul kuat je. Minta kawan lah sebelah. Memang macam tu ya. Kalau buat sendiri tak jadi. Kawan sebelah insya-Allah. Yang ini boleh tuan-tuan boleh amalkan. Tengok dalam modul istitabah tu. Buku ni kat saya boleh tuan-tuan beli ke apa dekat Maiz. Itu sajalah keterangan yang saya boleh bagi. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih. Saya harap menjawab persoalan yang telah diajukan sebentar tadi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan pada semua yang dapat hadir pada pagi ini, bermula pada awal sehingga ke akhirnya. Semoga ilmu yang telah disampaikan pada pagi ini memberi manfaat kepada kita semua, kepada diri kita, kepada ahli keluarga kita dan juga kepada masyarakat di sekeliling kita, insya-Allah. Jadi untuk itu saya serahkan mikrofon ini kepada pengurusi majlis. Persilakan. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Nur Fahmi bin Muhammad Sazli, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam Daerah Petaling, di atas mengemudi forum perdana bersempena dengan seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Petaling pada pagi ini. Dan saya persilakan kepada Fadil Tuan Guru Syekh Dr. Haji Jahid Sidi Al-Khalidi, ahli panel pakar tasawuf JAKIM, dan juga panel yang kedua yang berbahagia Tuan Abdul Halim bin Abdullah, Hakim Syar'i Mahkamah Tinggi Negeri Selangor, untuk mengambil tempat di bawah pentas bagi kita memulakan majlis penutupan seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Petaling. Dimohon juga Ustaz Nur Fahmi untuk terus kekal di atas pentas. Dan saya persilakan Al-Fadhil Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Petaling untuk naik ke pentas bagi kita memulakan majlis penutupan rasmi seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Petaling pada tengah hari yang berbahagia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Fadhil Ustaz Tuan Muhammad Zaini bin Ramli, Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Petaling. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Nur Fahmi bin Sazli, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Yang berbahagia panel-panel program menangani isu-isu gugatan akidah daerah Petaling. Yang pertama Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Dr. Haji Jahid Sidi Al-Khalidi, ahli panel pakar tasawuf daripada JAKIM. Yang berbahagia Tuan Abdul Halim bin Abdullah, Hakim Syar'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, Urustia Pejabat Agama Islam Daerah Petaling. Seterusnya tuan-tuan dan puan hadirin dan hadirat yang dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan taufik dan hidayahnya serta memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama di seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Petaling yang diadakan pada tengah hari yang berbahagia ini. Hadirin yang dihormati sekalian, majlis terusnya menjemput dan silakan Al-Fadhil Tuan Muhammad Zaini bin Ramli, Pegawai Takbir Agama Islam Daerah Petaling, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan penutupan rasmi program kita pada tengah hari yang berbahagia ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengurusi majlis Tak Syahir, yang dihormati Tuan Guru Dr. Jahid bin Abdul Kadir, dan dihormati
Yang Amat Arif Tuan Dr. Halim bin Abdullah, Hakim Mahkamah Tinggi Negeri Selangor, Yang Berusaha Ustaz Nur Fahmi bin Muhammad Zazli, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Islam Daerah Petaling, Yang Berusaha Ustazah Fahana binti Nordin, Ketua Unit Penyidikan dan Pembangunan Pejabat Islam Daerah Petaling, khususnya tuan-tuan peserta khusus yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah pada hari ini kita dapat bersama dalam program seminar gugatan akidah yang kita gabungkan program berkaitan halal, berkaitan akidah dan juga berkaitan kekeluargaan. Mudah-mudahan ilmu yang kita perolehi pada hari ini akan memberikan manfaat kepada kita bersama, insya-Allah. Seminar menangani isu-isu gugatan akidah peringkat daerah Petaling dan syabas kepada semua urustia yang terdiri pada unit penyidikan dan juga unit undang-undang keluarga daerah Petaling, dan sekalung penghargaan dan tahniah saya ucapkan kepada semua peserta yang dapat mengikuti seminar ini dengan jayanya daripada mula hingga akhirnya. Saya dipahamkan tuan-tuan yang ada pada hari ini daripada kehadirannya daripada gugu kementerian, gugu JAIS, daripada immigration, daripada PDRM, daripada tentera udara dan juga daripada nazir-nazir masjid, daripada penolong pendaftar nikah dan pelbagai agensi yang hadir pada hari ini. Terima kasih di atas kehadiran tuan-tuan untuk memeriahkan majlis pada hari ini dan juga menerima ilmu pada hari ini. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, Islam adalah agama yang sempurna lagi menyempurnakan, merangkumi aspek dalam kehidupan manusia. Islam bukanlah agama yang membebankan atau menyusahkan umatnya, tapi semua hukum dan garis panduan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan batas-batas tertentu yang ada dalam Islam inilah untuk membawa kebaikan kepada kita. Sebab itu hari ini kita didedahkan dengan halal dan haram. Al-halalun bayyinun wal haramun bayyinun. Satu seminar yang berkaitan dengan halal yang berkaitan dengan pemakanan, bukan saja makan minum tetapi barang gunaan yang kita guna seharian. Mungkin telah dihuraikan oleh Ustaz Amri tadi, dia ada beberapa skim-skim yang tertentu yang kita gunakan seharian dalam kehidupan kita. Maka pastikan barang yang kita guna ialah ada sijil halal dan juga menepati halalnya supaya hati kita menjadi bersih. Bila kita makan makanan yang bersih, bukan saja bersih tapi halal dan juga ada kualiti dan zatnya, pastinya hati kita juga akan mendapat cahaya dan hasil makanan yang kita makan. Dan khususnya tuan-tuan yang saya kasih sekalian, kita juga tadi didedahkan dengan tentang ajaran sesat. Kalau mengikut statistik daripada pihak JAKIM, sebanyak 154 ajaran sesat telah dikenal pasti sejak tahun 1950 lagi, dan ada yang aktif, ada yang tak aktif. Dan hari ini kita kena ada ilmu supaya kita ni tak terikut dengan ajaran sesat ini. Kerana ciri-ciri ajaran sesat ini kadang-kadang dia nak selindung. Kalau mana-mana ajaran yang bertentangan dengan syariat, pasti itu ajaran yang tidak betul. Kita kena ada ilmu asas supaya kita tak mudah terjebak dengan gulungan-gulungan ini. Sebab itu sebutkan tadi, kita kena tanya orang yang berilmu. Kalau kita tak pasti, tanya orang yang lebih mengetahui daripada kita untuk kita tak terjebak dengan gulungan-gulungan ini. Kita juga hari ini kita telah didedahkan tentang bagaimana tentang kekeluargaan. Kalau kita di Petaling tuan-tuan, sejak daripada Januari hingga sekarang ni, kita telah keluarkan kebenaran berkahwin sebanyak 10,602. Sudah ramai yang berkahwin. Tapi dalam proses ini juga ramai juga yang bercerai. Hampir 1,000 lebih yang bercerai. Dan datang kepada kita untuk proses JKP dan juga untuk khidmat kaunseling. Bermacam-macam kes. Bermacam-macam kes. Dan hari ini kita dapat penjelasan sendiri daripada Yang Amat Arif kita. Dan ada benda yang boleh diperhatikan. Kadang-kadang ada juga dia tu jatuh talak 3 kepada isteri dia, tetapi dia tak merujuk pada orang yang berahlinya, maka dia pun nak cari Cina buta. Ini masalah dalam masyarakat kita. Kena rujuklah pada orang yang berkaitan supaya benda itu tak menjadi salah tindakan. Tuan-tuan yang saya kasih sekalian, tengah hari ini saya tak nak bercakap panjang sebab tuan-tuan dah nampak di pintu. Saya pun dari mesyuarat, ada temu luka tadi, ada lari sekejap ke sini. Jadi menjadi hakikat ini, Pejabat Agama Islam Daerah Petaling menganjurkan program seminar seumpama ini agar dapat memupuk kesedaran dan memberi penjelasan isu-isu kritikal yang mengugat pegangan akidah umat Islam. Langkah pencegahan juga perlu dilakukan dengan perbanyakkan pengajian ilmu akidah dalam kalangan masyarakat kita
sama ada di masjid dan di surau. Kena hadirlah majlis ilmu yang diadakan di masjid dan surau supaya menambah ilmu pengetahuan kita. Kalau kita dah tahu, menambah ingatan kita. Kalau kita tak tahu, mungkin benda yang baru bagi kita. Sebaiknya pengajian akidah ini dimulakan seawal di peringkat sekolah. Mungkin guru kita tekankanlah pada pelajar-pelajar kita. Besarlah harapan saya, mudah-mudahan akidah umat Islam khususnya di negeri Selangor ini terpelihara di sebarang penyelewengan. Tuan-tuan dan perempuan yang saya kasih sekalian, tahniah dan syabas sekali lagi saya ucapkan kepada semua yang hadir pada hari ini. Dia juga tidak dilupakan pada panel-panel kita yang membuat pembentangan dengan begitu baik sekali, dan Barisan Rustia yang telah bertukus lumus menjayakan program ini. Mudah-mudahan kehadiran kita dan semua yang terlibat pada hari ini akan dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai amal kebajikan, insya-Allah. Dan maka dengan lafaz yang mulia, Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan majlis penutup seminar menangani isu-isu gugatan akidah peringkat daerah Taling bagi tahun 2023. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Demikian tadi ucapan perasmian penutupan rasmi seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Taling yang telah disampaikan oleh Al-Fadhil Tuan Muhammad Zaini bin Ramli, Pegawai Tadbir Agama Islam daerah Taling. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih. Hadirin yang dihormati sekalian, sebagai tanda ingatan kepada program ini, majlis akan diteruskan dengan penyampaian cendera ingatan kepada panel-panel kita yang hadir pada hari ini. Majlis menyebut dan mempersilakan Al-Fadhil Tuan Muhammad Zaini bin Ramli, Pegawai Tadbir Agama Islam daerah Taling, diiringi bersama yang berbahagia Ustaz Nur Fahmi bin Muhammad Sazli, Ketua Unit Undang-Undang Keluarga Pejabat Agama Islam daerah Taling, untuk menyampaikan cendera ingatan kepada panel-panel kita pada tengah hari ini. Dipersilakan. Saya persilakan Pegawai Tadbir Agama Islam kita, Ustaz Muhammad Zaini bin Ramli, untuk menyampaikan cendera kenangan kepada Al-Fadhil Tuan Guru Syekh Dr. Haji Jahid Sidi Al-Khalidi yang merupakan panel pakar tasawuf dari Perjakim. Dipersilakan. Saya persilakan juga untuk menerima cendera ingatan Tuan Abdul Halim bin Abdullah, Hakim Syar'i Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor, untuk menerima cendera kenangan daripada pihak Pejabat Agama Islam daerah Taling di atas kesudian menjadi panel forum hebat pada tengah hari ini. Syukran jazakallahu khairan katsira diucapkan. Hadirin yang dihormati sekalian, dengan selesainya penyampaian cendera kenangan sebentar tadi, maka semula sudah seminar menangani isu-isu gugatan akidah daerah Taling bagi tahun 2023. Majlis sekali lagi menyebut dan mempersilakan Al-Fadhil Pegawai Tadbir Agama Islam daerah Taling untuk menikmati jamuan yang disediakan, diiringi bersama DFD hormat dan sekalian yang hadir. Akhir kalam daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan jumpa lagi.